Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah. Di langit cahaya bersinar, menyinari bumi merdeka. Ini masa ruang permusuhan, padamkan sengketa di jiwa.
Selamat menyambut Hari Malaysia 2022. Keluarga Malaysia teguh bersama. Daripada kami di RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita Wilayah Selasa 6 September 2022 membawakan laporan terkini seluruh negara dan berikut paparan utama petang ini. Sektor peranti perubatan terus diberi perhatian khusus dalam bajet 2023. Projek rancangan Jabatan Banjir RTV ubah lanskap daerah Pendang. Lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Perak mengisi paparan petang ini. Saya Sahih Samsudin terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Mesyuarat Majlis Matlamat Pembangunan Mampan SDG Negara bersetuju untuk menubuhkan Pusat SDG Negara di bawah Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Ia bagi memperkasa dan mempergiat program-program serta memantau kemajuan SDG Negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata agenda pembangunan Mampan ini memerlukan penglibatan dan usaha gigih yang menyeluruh serta inklusif semua pihak. Ia bertujuan agar tahap kesedaran seluruh keluarga Malaysia di peringkat akar umbi dan syarikat-syarikat swasta dipertingkatkan. Mesyuarat juga bersetuju dengan penyediaan laporan semakan tempatan VLR di peringkat bandaran dan daerah oleh pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan-kerajaan negeri sekurang-kurangnya satu laporan akan dihasilkan oleh setiap negeri. Setiap negeri digalak menyediakan laporan ini sebagai panduan dalam memantau kemajuan Malaysia ke arah pertumbuhan pembangunan negara bagi mengimbangi aspek sosial, alam sekitar dan ekonomi. Datuk Seri Ismail Sabri menyatakannya dalam satu kenyataan selepas mempengerusikan mesyuarat berkenaan. Mesyuarat dihadiri oleh ahli majlis-majlis yang merangkumi Menteri-Menteri Besar dan Ketua-Ketua Menteri, Menteri-Menteri Kanan dan Menteri-Menteri Persekutuan. Sektor peranti perubatan akan terus diberi perhatian khusus dalam bajet 2023. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, bidang itu menjadi salah satu sektor pertumbuhan utama menerusi penciptaan 39,000 peluang pekerjaan daripada 2017 hingga 2021. Sektor peranti perubatan turut menyumbang 41.3 bilion ringgit jumlah ekspor dan meraih 7.7 bilion ringgit nilai pelaburan tahun lalu. Tengku Datuk Seri Zafrul dalam sesi jelajah bajet 2023 ke Pulau Pinang turut mengadakan dialog bersama lebih 20 pemain industri berkenaan. 10 daripada 30 pemain industri peranti perubatan terbesar di dunia ketika ini beroperasi di Malaysia termasuk di Pulau Pinang. Dalam sesi jelajah sama, Menteri Kewangan turut mengadakan libat urus dengan beberapa syarikat permulaan teknologi. Sesi jelajah Pulau Pinang melengkapkan program jelajah bajet 2023 ke semua negeri. Selain itu, penerbitan 6 kertas konsultasi awam juga menyumbang kepada penggubalan bajet 2023 yang lebih terangkum dan mengambil kira maklum balas pelbagai pihak demi kesejahteraan rakyat dan negara.
Projek Rancangan Tebatan Banjir RTB Pendang Fasa 1 dijangka siap Ogos 2023. Manakala sambungan kepada RTB Pendang Fasa 2 pula dijangka siap pada Oktober tahun yang sama. Apabila siap kelak, ia akan mengubah lanskap daerah Pendang yang tidak terhad kepada tebatan banjir sahaja. Malah terusan itu juga berperanan bagi membantu sektor pertanian, terutamanya bagi pihak Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) untuk merancang perairan. Terusan ini juga dapat memberi manfaat bagi keperluan sumber air dan bekalan air mentah kepada 2 loji rawatan air LRA iaitu Jenun Lama dan Jenun Baru yang sedang dalam proses naik taraf. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Kejaraya, Bekalan dan Sumber Air, Tenaga Pengairan dan Saliran Negeri Kedah, Datuk Suraya Yaakob, projek RTB Pendang ini berjalan lancar. Kedua-dua projek ini melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah RM258 juta. RTB Pendang Fasa 1 melibatkan naik taraf Sungai Coras, Sungai Salah dan struktur dianggarkan berjumlah RM101 juta. Manakala RTB Pendang Fasa 2 yang melibatkan naik taraf Terusan Selatan, Sungai Pendang menelan belanja hampir RM157 juta. Festival Bunga dan Taman Diraja Putrajaya Floria 2022 yang sepatutnya berakhir hari ini dilanjutkan lagi sehingga 11 September depan. Menurut Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim, mulai esok tiada bayaran masuk dikenakan. Floria 2022 mencatatkan kehadiran seramai 400,000 pengunjung sepanjang 9 hari berlangsung. Walaupun kita bawa kutipan tiket kita tu masih tidak dapat menampung kos kita, tetapi itu bukan matlamat kita. Matlamat kita ialah untuk rakyat Malaysia. Persembahan daripada keluarga Malaysia Putrajaya. Sekarang ni kita dah capai 400,000, dia akan lebih lagi 100,000 5 hari. Sudah pasti orang akan bertambah datang dan kita bagi lawatan percuma. Beliau berucap pada majlis penutup Festival Bunga dan Taman Diraja Putrajaya 2022 di Putrajaya. Floria Putrajaya yang bermula 29 Ogos sepatutnya berakhir 4 September lalu. Namun penganjurannya ditambah 2 hari sebelum dilanjutkan sekali lagi pada hari ini. Pelbagai program dan persembahan menarik diadakan termasuk cabutan bertuah. Pada majlis ini juga, Datuk Seri Dr. Syahidan turut mengisytiharkan bunga raya atau bunga hibiscus sinensis sebagai bunga rasmi bagi Putrajaya dan wilayah persekutuan. Tambahnya lagi, dalam masa terdekat, pihaknya juga akan menganjurkan pameran dan pertandingan lambang bunga bagi setiap bandar dan bandaraya yang ada di seluruh negara. Kejayaan Radio Televisyen Malaysia RTM menyiarkan secara langsung pembarisan dan perarakan sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2022 telah meraih 2.8 juta tontonan. Kejayaan tersebut diraih khusus kepada petugas siaran langsung untuk memperingati usaha dan jasa dalam menjayakan siaran langsung Hari Kebangsaan 2022 yang lalu. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran, Datuk Cik Ruslan Cik Daud, pengiktirafan ini bukan sahaja menghargai petugas RTM, malah untuk menzahirkan rasa syukur atas kejayaan yang dicapai. Itu menunjukkan bahawa pengiktirafan diberi satu kepada TV kita, RTM, sebagai penyiar utama, badan penyiar utama yang diberi amanah. Justru kita perlu jaga kepercayaan diberi oleh kerajaan kepada kita dan kita tidak mau buat sebarang kesilapan dari segi penyiaran, dari segi teknikal dan sebagainya. Semua dari yang berada di atas pentas jadi pengacara sehinggalah peringkat di bawah teknikal dan sebagainya. Kita semua satu keluarga RTM bekerjasama bagi menjayakan siaran secara langsung sambutan Hari Kebangsaan 2022. Beliau berkata demikian dalam majlis penghargaan petugas siaran langsung pembarisan dan perarakan HKHM 2022. Baik, sebelum mendapatkan lebih banyak perkembangan berita semasa, kita dapatkan dahulu makluman cuaca daripada Met Malaysia bersama pegawainya Sazlinda Hanif.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi untuk laporan cuaca terkini. Kita mulakan dengan memberi penumpuan kepada amaran yang sedang berkuat kuasa, iaitu amaran angin kencang dan juga laut bergelora bagi kategori pertama, iaitu melibatkan kawasan perairan yang telah ditandakan dengan warna kuning, melibatkan kawasan perkapalan Condor dan juga Reef North. Met Malaysia juga turut mengemas kini amaran ini melibatkan kawasan di sekitar Phuket bermula daripada hari ini sehingga 9 September 2022. Keadaan ini amatlah berbahaya bagi kesemua aktiviti laut, terutamanya bot-bot kecil, feri dan juga sebarang aktiviti menangkap ikan. Baik, seterusnya kita lihat pula keadaan cuaca semasa. Dilihat pada ketika ini, hujan dan ribut petir sedang berlaku melibatkan kawasan di sekitar pedalaman semenanjung Malaysia, iaitu terutama melibatkan kawasan di sekitar negeri Perak, negeri Selangor, negeri Sembilan dan juga Johor. Juga turut dilihat di kawasan pedalaman negeri Pahang dan juga Kelantan dan juga di satu dua tempat di negeri Terengganu. Keadaan hujan ini dijangka boleh berlarutan dalam tempoh masa 1 hingga 2 jam. Namun yang demikian, di sebelah pedalaman negeri Pahang dan Kelantan ini dijangka keadaan ini masih lagi boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Baik, seterusnya kita lihat keadaan cuaca di sebelah Malaysia Timur. Dilihat pada ketika ini keadaan tiada hujan dan mendung di hampir keseluruhan negeri di negeri Sabah. Namun demikian di negeri Sarawak terdapat hujan di 1-2 tempat melibatkan kawasan di sekitar Sibu dan dijangkakan keadaan hujan ini akan kembali reda dalam sedikit masa sahaja lagi. Baik, kita lihat pula kepada ramalan cuaca di sebelah malam. Met Malaysia menjangkakan untuk keadaan hujan dan ribut petir masih lagi berpotensi untuk berlaku melibatkan di 1-2 tempat di negeri Kelantan, Pahang dan juga Terengganu. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak pula dijangka keadaan cuaca cerah pada malam nanti. Namun dijangkakan Sarawak masih lagi berpotensi untuk berlaku di bahagian barat dan juga pedalaman negeri Sarawak. Justru itu, orang awam dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan peka dengan amaran yang bakal dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mak ingat tak masa kita susah dulu? Kena halau dari rumah sebab tak mampu bayar sewa. Sedih kan masa tu, Mak? Tak apalah, Ros. Setiap ujian tu pasti ada hikmah di sebaliknya. Yang penting kita sabar. Memang dari dulu lagi, Encik Ros nak tengok Mak happy bila pindah rumah baru. Mak dah selesa dah nyewa kat rumah flat kita tu. Lagipun rumah ni cantik, luas, mesti mahal. Nanti bolehlah Mak masak dengan selesa kat rumah baru. Surau, ruang rekreasi, parking bumbung lagi. Rumah ni ada 3 bilik tidur dengan 2 bilik air tau. Harap-harap Mak sukalah. Wah, besarnya Ros rumah ni. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima menghadap Timbalan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dan isteri Lu Zilui di Istana Negara. Berangkat sama Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah.
Majlis menghadap tersebut merupakan antara pengisian dalam rangka lawatan kerja Lawrence Wong selama 3 hari ke Malaysia setelah dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri Singapura Jun lalu. Dalam sesi yang berlangsung selama 30 minit, Al-Sultan Abdullah dan Lawrence Wong menyentuh berkenaan hubungan dua hala yang istimewa dan erat terjalin sejak sekian lama di antara Malaysia dan Singapura. Baginda bertitah kedua-dua negara perlu terus bekerjasama rapat dalam pelbagai bidang dan peringkat terutama dalam fasa pemulihan pasca COVID-19. Turut hadir Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah, Ketua Setiausaha Kementerian Luar Datuk Seri Amran Mohamed Zain dan Pesuruhjaya Tinggi Singapura ke Malaysia Vanu Gopala Menon. Dalam pertemuan ini, kedua-dua pemimpin turut menyentuh beberapa isu-isu kepentingan bersama antara Malaysia dan Singapura. Al-Sultan Abdullah turut menzahirkan penghargaan kepada Kerajaan Singapura atas persilaan kepada baginda untuk mengadakan lawatan negara ke Singapura selama 3 hari bermula 19 September depan. Singapura merupakan rakan dagangan kedua terbesar Malaysia pada tahun lepas dengan nilai dagangan berjumlah $64.43 bilion. Al-Sultan Abdullah dalam pada itu menzahirkan ucapan tahniah kepada skuad dodgeball lelaki negara atas kejayaan menjuarai kejohanan dodgeball dunia 2022 di Kanada semalam. Turut menzahirkan ucapan tahniah Raja Pemaisuri Agong Tengku Haja Aziza Aminah Maimunah Iskandariah. Menerusi kenyataan di Facebook Istana Negara, Seri Paduka berdua menzahirkan rasa sukacita dan bangga atas kejayaan tersebut sekaligus mengharumkan nama Malaysia di pesada dunia. Seri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan ucapan tahniah kepada pemain negara Carlos Gunting yang turut dinobatkan pemain paling bernilai kejohanan. Pencapaian itu diharap akan membakar semangat pemain untuk terus berlatih dan bekerja keras pada kejohanan-kejohanan mendatang serta menjadi inspirasi kepada seluruh rakyat Malaysia. Pada perlawanan tersebut, skuad negara mengungguli kejohanan dengan menewaskan Australia 10-5 sekaligus mengulangi kejayaan pada edisi 2017 dan 2018. Menjelang kelayakan Piala Asia AFC B20 di Mongolia pertengahan bulan ini, skuad bawah 19 tahun B19 sudah mendapat rentak bagi meraih mata secukupnya sebagai bekalan untuk layak secara merit ke pusingan akhir kejuaraan Piala Asia B20 di Uzbekistan Mac tahun depan. Ketua Jurulatih Harimau Muda Hassan Sazali Waras berharap pasukan mengekalkan momentum baik di lakar pada kejohanan di Indonesia dan Vietnam sebelum ini. Jadi saya lihat pemain-pemain ini telah mendapat opponent yang begitu baik bagi mereka menyediakan diri mereka, yang saya rasa Vietnam adalah antara pasukan yang dianggap sebagai pasukan yang berjaya di Asia Tenggara, tapi kita dapat mengekang ataupun bersaing dengan pasukan Vietnam itu sendiri. Even Vietnam kita juga dapat bersaing dengan Thailand. So ini adalah antara dua negara yang boleh dikatakan kuasa besar di Asia Tenggara. Tapi dengan barisan yang ada ini, saya rasa mereka telah menunjukkan perkara yang positif untuk kita bersaing pada kelayakan AFC bawah 20 kelab. Sementara itu, 5 pemain di bawah kendaliannya akan diserap ke skuad B23 yang dikendalikan Ella Varasen. Skuad Harimau Muda dijadual bertemu tuan rumah pada 14 September, diikuti Sri Lanka pada 16 September, sebelum bertemu Korea Selatan pada 18 September. Kesemua perlawanan akan berlangsung di Stadium MMF Ulaanbaatar. Sementara itu, barisan pemain sedia membawa cabaran negara di Ulaanbaatar. Kami sentiasa bersedia dengan semua expectation yang orang beri pada kami. Jadi ini satu tanggungjawab untuk kami supaya bermain dengan lebih baik dan berjaya untuk pergi ke final round Piala AFC nanti. Bagi saya, kita dah buat prepare yang baik dan semua player pun dah lapor diri. Bagi saya, kita boleh lah untuk layak ke Piala Asia. Itu mesti ada. Saya nak jadikan gol dan saya nak sampai tahap terbaik saya.
Perkembangan Liga Super, keputusan dibuat pengadil Zulkarnain Zakaria memberikan sepakan penalti kepada Johor Darul Takzim JDT pada aksi menentang Selangor FC di Stadium MBPJ Sabtu lalu disifatkan sebagai tepat. Setiausaha Agung FAM Nur Azman Rahman berkata, ia susulan penelitian dijalankan, Jawatankuasa Penilaian Prestasi Pengadil Badan Induk itu mendapati memang terdapat kesalahan berlaku. Nur Azman mengulas mengenai insiden tersebut yang mengundang pertikaian bahawa JDT tidak sepatutnya diberikan sepakan penalti tersebut. Kerana tiada sentuhan dibuat pemain pertahanan Selangor Yazan Al-Arab ke atas pemain JDT Arif Aiman Hanapi. Berdasarkan penelitian dan analisis menerusi rakaman video oleh Jawatankuasa Penilaian Prestasi Pengadil, terbukti kekasaran dan sentuhan terhadap Arif Aiman. Dalam pada itu, unit undang-undang FAM ketika ini turut meneliti insiden di luar stadium selepas perlawanan yang menyaksikan individu dari Selangor yang tidak berpuas hati dengan mutu pengadilan dikendalikan Zulkarnain. Pada perlawanan tersebut, JDT terikat satu sama dengan Selangor. Secara tiba-tiba Selangor percaya mendapatkan Antara tumpuan berita dari Bumi Kenyalang hari ini ialah berkaitan impak hasil daripada kewujudan pusat data tahap 4 di Kuching. Perinciannya kita bersama Vanessa Mering. Silakan Vi. Ya, terima kasih Sahi. Pusat Data Tahap 4 pertama di negara yang berpangkalan di Kuching bakal memberi impak besar terhadap pembangunan negeri. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julaihi Narawi memberitahu ia merupakan infrastruktur penting yang diperlukan untuk memenuhi keperluan masa depan berasaskan data selain ia adalah yang ke-30 wujud di dunia. Katanya kemudahan ini selari dengan agenda ekonomi digital Premier Sarawak, Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg untuk memajukan Sarawak dengan pantas menerusi komunikasi dalam talian. Justru beliau berharap para usahawan di negeri ini mengambil peluang dengan kemudahan sedemikian yang menjanjikan talian tanpa gangguan, terutamanya mereka yang bergiat dalam perniagaan dalam talian selain pelabur asing. With the establishment of this basics and data center tier 4, Sarawak will be the preferred destination of our international submarine cable system in the near future. Beliau berkata demikian pada perasmian Pusat Data Tahap 4 IRIX di Santubong dan Batam Sarawak Internet Cable System PESIX di Kuching. Kemudahan yang terletak di Santubong ini merupakan pusat data yang direka dan diperakui peringkat 4 yang pertama dan satu-satunya di Malaysia. Yang merupakan kemudahan neutral dan mesra alam yang dibangunkan sejak lebih 4 tahun lalu, termasuk pemasangan kabel gentian optik dasar laut ke Batam, Indonesia, seterusnya ke Singapura. Berkeupayaan beroperasi tanpa henti, kemudahan ini menjanjikan kesaling hubungan data yang selamat dan tanpa gangguan sesuai digunakan oleh penggiat industri sektor berkaitan data. Turut berlangsung pada majlis tersebut perjanjian perkongsian korporat antara PP Telecommunication yang diwakili Ketua Pegawai Eksekutif Dr. Jonathan Smith dan Sarawak Information System Sdn Berhad diwakili oleh Pegawai Pengurus Operasi Busiai Seman. Hala tuju kemudahan ini adalah untuk menghubungkan seluruh Sarawak termasuk ibu negara baru Indonesia iaitu Nusantara di Kalimantan. Program Jerayawara Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP yang diadakan di setiap bahagian di negeri ini diharap dapat menyantuni sebahagian peserta e-kasih yang belum berdaftar sebagai ahli KWSP. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah mendedahkan terdapat 15,752 peserta e-kasih di negeri ini yang masih belum berdaftar. Menurut Datuk Seri Fatimah, ini menyebabkan mereka tidak layak untuk mencarum di bawah kasih suri keluarga Malaysia yang dahulunya dikenali sebagai iSuri. Setakat Julai tahun ini, seramai 41,025 orang peserta e-kasih telah berdaftar di bawah KWSP. Datuk Seri Fatimah berkata demikian pada program KSKM KWSP 2022 bertempat di Dewan Suara Kota Samarahan hari ini. Beliau menambah Sarawak merupakan satu-satunya negeri yang memberikan peruntukan kepada golongan suri rumah yang berdaftar dengan KWSP bagi membolehkan mereka mendapatkan insentif di bawah program itu.
Peruntukan itu meliputi bantuan bayaran caruman KWSP sebanyak RM60 setahun bagi setiap ahli sekaligus membolehkan ahli layak menerima insentif berjumlah RM480 setahun daripada Kerajaan Persekutuan. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menerima cadangan serta input dari Sarawak bagi kertas putih penambahbaikan sistem kesihatan yang akan dibentang di Parlimen kelak. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin memberitahu kertas putih kesihatan ini merupakan dokumen dasar kerajaan yang akan mengesyorkan reformasi sistem kesihatan berfasa bagi tempoh 15 tahun bagi mendepani cabaran masa hadapan. I want to take this paper so that whoever comes in next, whoever's here, whoever's in charge next, they know that this is the health white paper that has come from the voices of everyone, all stakeholders in the public healthcare system that wants it to be sustainable, modern, well invested, fit for purpose. Khairi berkata demikian pada sesi Town Hall pembangunan kertas putih kesihatan di Auditorium Hospital Umum Sarawak. Katanya pemilihan Sarawak sebagai negeri pertama untuk sesi Town Hall kertas putih kesihatan itu adalah bagi memastikan kebolehcapaian kesihatan termasuk di luar bandar serta kawasan pedalaman negeri ini akan dimasukkan dalam kertas putih kesihatan agar sistem kesihatan di kawasan tersebut juga menikmati pembangunan yang akan dirancang. Antara cadangan serta pandangan yang diusul pada sesi Town Hall itu adalah berkaitan membantu memberi rawatan kepada penduduk yang tidak mempunyai dokumen diri yang sah menaik taraf pusat kesihatan di luar bandar dan penglibatan ahli perubatan tradisional Cina. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak yang juga Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Dr. Sim Kuhian berkata, Kerajaan Sarawak juga sedia bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan untuk memastikan sistem kesihatan dapat ditambah baik untuk penduduk negeri ini. Di Kapit, 3 lelaki meninggal dunia selepas lori yang dinaiki jatuh ke dalam gaung di Jalan Merit. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bom Badan Penyelamat Malaysia Sarawak memaklumkan kesemua mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian yang berlaku semalam. Kesemua mangsa dikenali sebagai George Won, Steven Jangai Bungkang, masing-masing berusia 33 tahun dan Bunyau Manggi berusia 40 tahun. Mangsa-mangsa dilaporkan tersepit di dalam lori simen terbabit setelah jatuh ke gaung sedalam 6 meter. Kesemua mayat telah diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Jabatan Penjara Limbang dan Persatuan Sukan dan Kebudayaan Perkhidmatan Pelajaran PSKPP menjuarai pertandingan bola tampar bagi kategori lelaki dan wanita dalam kejohanan bola tampar anjuran Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota Kerajaan Malaysia MAKSAK bahagian Limbang. Kejohanan tersebut berlangsung selama 2 hari di Stadium Tertutup Limbang. Dalam pusingan akhir kategori lelaki, Jabatan Penjara berjaya menewaskan pasukan dari Ibu Pejabat Polis Daerah Limbang dan memperoleh kemenangan 3-2 dalam persaingan penentuan 5 set. Manakala aksi bergaya dilakukan oleh PSKPP apabila berjaya membenam Medical dengan kemenangan 3-0. Tempat ketiga bersama bagi kategori lelaki turut dimenangi oleh pasukan dari Pasukan Gerakan Am Limbang dan juga PSKPP Limbang, sementara bagi kategori wanita dimenangi bersama oleh Pasukan Penjara dan RTM Limbang. Sebanyak 15 pasukan dari agensi kerajaan di bahagian Limbang yang terdiri daripada 11 kumpulan lelaki dan selebihnya wanita berentap pada pertandingan tersebut. Hadiah pemenang disampaikan oleh Timbalan Residen bahagian Limbang, Jamali Busri. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Vi. Fokus negeri di bawah bayu, jelajah GRS Lahad Datu dilancarkan Ketua Menteri Sabah. Butirannya bersama Edwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan Edwin. Baik Sahih, pemimpin dan ahli parti komponen Gabungan Rakyat Sabah GRS Lahad Datu diminta untuk bekerja kuat dan memastikan calon GRS memenangi kerusi Parlimen Lahad Datu dalam Pilihan Raya Umum PRU ke-15 nanti. Selain kerusi Parlimen, 4 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN dalam Parlimen Lahad Datu yang kini dipegang oleh Parti Pembangkang juga perlu dimenangi.
Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor yang juga pengerusi GRS berkata demikian ketika melancarkan program jelajah GRS peringkat Parlimen Lahad Datu di Dewan Seri Perdana Lahad Datu. Seri Jelajah GRS di Lahad Datu merupakan program jelajah ketiga yang beliau lancarkan selepas Parlimen Keningau dan Kudat. Datuk Haji Ji juga berkata GRS akan menerima parti-parti tempatan yang berminat menyertai gabungan itu bersama-sama berjuang bagi memastikan Sabah terus maju dan dipimpin oleh gabungan parti tempatan. Lebih 5,000 orang menghadiri program jelajah GRS peringkat Parlimen Lahad Datu ini. Majlis turut dihadiri pemimpin parti komponen GRS iaitu Presiden Parti Maju Sabah SAPP Datuk Seri Panglima Yong Tek Lee, Presiden Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu USNO Tan Sri Pandikar Amin Mulia, Timbalan Presiden Parti Bersatu Sabah PBS Datuk Dr. Joakim Gunsalam dan Timbalan Presiden Parti Solidariti Tanah Airku STAR Datuk Robert Tawik. Turut hadir Presiden Parti Harapan Rakyat Sabah Harapan Rakyat Tan Sri Lu Yun Fah, Timbalan Presiden Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM Datuk Juel Nuatim serta para pemimpin Parti Cinta Sabah PCS dan Parti Liberal Demokratik Sabah LDP. Seramai 200 orang anggota polis dan pesara Polis Diraja Malaysia PDRM kontingen Sabah menerima pingat jasa pahlawan negara PJPN bagi mengenang jasa dan bakti mereka bertugas demi keamanan negara. Pemakaian pingat itu disempurnakan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah dalam satu majlis istiadat penganugerahan di Dewan Serbaguna Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu. Terharu dan sangat gembira sekali kerana tidak disangka-sangka kita sudah bersara kan dapat pula terima ini pingat jasa pahlawan negara. Tapi syukur alhamdulillah. Terima kasih kerana jasa kepolisian pula dihargai. Saya berterima kasih kerana PDRM masih menghargai kami yang bekerja melebihi 30 tahun menerima pingat hari ini. Ini menjadikan sumber inspirasi lah bagi saya sebagai seorang anggota polis dan untuk berkhidmat dengan lebih berdedikasi, lebih cemerlang lah. Pengorbanan saya dalam pasukan selama 20 tahun dikenang oleh pasukan polis peristiwa Tenduo. Walaupun saya tidak perang, saya di belakang belakang untuk mengangkat mayat-mayat, tapi saya sedih angkat mayat jasa kawan-kawan. Seramai 100 orang pesara polis dan 100 orang anggota polis lain-lain pangkat yang masih berkhidmat menerima PJPN masing-masing dalam majlis ini. Penubuhan Kawalan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom hampir sedekad lalu berjaya mengekang dan menggagalkan pelbagai percubaan jenayah dalaman maupun jenayah rentas sempadan. Selepas insiden berdarah Tan Dua, perundingan dan komitmen Kerajaan Negeri Sabah dan Kerajaan Persekutuan demi kedaulatan negara dan keselamatan rakyat, kata putus bersejarah dicapai dan secara rasminya 1 April 2013 Eskom ditubuhkan. Wartawan Serina Olivia Chong melihat keberadaan Eskom yang memberi jaminan dan membawa kelegaan kepada rakyat. Selepas insiden berdarah yang bermula dengan pencerobohan sekumpulan pengganas bersenjata dari selatan Filipina di Kampung Tan Dua Lahad Datu pada 12 Februari 2013, sebelum wujudnya Eskom, komitmen kerajaan telah bermula dengan Ops Daulat, Operasi Sanggah, diikuti pengisytiharan Zon Selamat Timur Sabah (S-Zone) meliputi 10 daerah. Hari ini Eskom terus bergerak cemerlang dengan aspek keselamatannya sering diperkasakan dari masa ke masa. Hasilnya, rakyat khususnya di kawasan Pantai Timur dari Kudat hingga Tawau mampu menjalani rutin harian dengan aman sekaligus merancakkan semula ekonomi. Tegas memberi jaminan bahawa keselamatan berada pada tahap terbaik, Komander Eskom DCP Hamzah Ahmad berkata, purata sehari kedatangan pelancong tempatan dan luar negara sejak Jun hingga Ogos tahun ini sahaja melebihi 1,300 orang. Manakala jumlah keseluruhan bagi 3 bulan ini mencecah hampir 100,000 orang.
viral ataupun yang mengatakan bahawa tempat di kawasan Pantai S Zone ini masih lagi kawasan-kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan tak selamat, itu adalah satu anggapan yang salah. Bermaksud kawasan S Zone ini selamat. Kalau nak bukti pemutihan, silalah datang ke kawasan S Zone dan tengok sendiri dengan mata dan telinga bahawa tempat ini lebih selamat daripada tempat-tempat lain. Tempat ini memang selamat untuk dikunjungi dan juga dilawati oleh semua pihak. Sudah pasti kejayaan Eskom disumbangkan kerjasama dan hubungan baik dengan komuniti yang menjadi mata dan telinga Eskom sepanjang masa. Sebenarnya kita pihak Eskom khususnya telah bersiap sedia daripada dulu lagi dalam sebarang situasi yang berkemungkinan akan berlaku. Maksudnya kita ready dalam semua bentuk aspek, sama dalam bentuk-bentuk serangan-serangan yang apa juga bentuk, kita dah bersiap sedia daripada kajian-kajian, daripada maklumat-maklumat yang kita perolehi. So kita cuba memenuhi isu-isu keselamatan ini dengan sebaik mungkin. Bermaksudnya kita ready lah, kita ready dalam apa juga bentuk keadaan. Sudah pasti kesiapsiagaan Eskom selama ini seiring tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, iaitu Keluarga Malaysia Terguh Bersama, bukan satu retorik. Sebagai penduduk masyarakat sempurna, saya merasakan keadaan keselamatan semakin hari semakin terjamin, khususnya dengan kehadiran anggota keselamatan Eskom yang sentiasa kelihatan keberadaan mereka, terutamanya di perairan, dapat menjamin keselamatan khususnya di penduduk daerah sempurna ini. Sebenarnya sama kita di Belancong, di sempurna kita sini, saya tengok tidak masalah. Kita mesti percaya kita punya anggota polis ke askar kan, dijaga di payan lautan, semua okey. Saya rasa tidak ada. Orang sentiasa ada di sekitar. Sentiasa dia ada di pulau, ada di laut, ada ronda. Setiap hari dia beronda. Saya rasa tidak ada masalah. Tiada dasar kompromi dalam memastikan kedaulatan dan keselamatan rakyat Malaysia. Itu mesej yang sentiasa Eskom caknakan, terutama kepada pihak yang cuba mencabar atau melakukan kegiatan jenayah sepanjang 1,472 km dalam kawasan Eskom. Laporan Serina Olivia Chong, RTM. Putri Mashita Roslan, 17 tahun, pelajar dari Sekolah Menengah Agama Negeri Islamiah Pantai Manis Papar, berjaya merangkul gelaran juara dalam pertandingan seni khot peringkat kebangsaan Majlis Ittifal Ilmi Sekolah Menengah Agama Malaysia MISMIM yang berlangsung di Kedah. Ia sekaligus membolehkan Sabah muncul Johan Khot Kebangsaan MISMIM buat kali pertama setelah 8 tahun mengikuti pertandingan tersebut. Pengurusi Persatuan Seni Khat Sabah, PSKS, Zulfikar Aman memberitahu adik Mashita yang juga ahli wanita pertama PSKS berjaya menewaskan 14 peserta lain dalam pertandingan khat kali ini. Proses ini sudah berlangsung, kami melatih dia ni dalam 5 tahun lah. Alhamdulillah kali ini menjadi rezeki kepada kami untuk mendapat Johan, dan setahu saya untuk pertandingan ini peserta wanita yang pertama menang dapat Johan dalam pertandingan khat ini. Cabaran dari negeri lain banyak pesaing lah. Selama saya belajar susahlah juga mau dapat Johan ni kan, sekali tak sangka dapat Johan. Buat lebih baik lagi lah, perbanyakkan latihan. Mereka ditemui pemberita RTM di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Mengenai perkembangan PSKS, Zulfikar memberitahu persatuan berkenaan sentiasa mencari bakat baharu dalam cabang seni ini dan telah melahirkan ramai juara dan pemenang dalam kalangan ahlinya sejak ditubuhkan pada 2018. Ketika ini, terdapat lebih 200 ahli PSKS seluruh Sabah. Baik, sekian perkembangan berita dari Sabah untuk petang ini, dan kembali bersama Sahih untuk perkembangan berita wilayah yang selanjutnya. Teruskan Sahih. Terima kasih Edwin. Pertandingan Rebana Perak memartabatkan seni dan warisan muzik tradisional agar tidak dilupakan khususnya dalam kalangan generasi muda. Itu antara paparan dari Perak hari ini. Langsung bersama Fahmi Muhammad Nur dari studio RTM Perak.
Baik, terima kasih. Projek menaik taraf Jalan Kuala Kangsar Manong Fasa 3 dijangka siap sepenuhnya pada penghujung Jun 2024. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad berkata, projek bernilai 12.85 juta ringgit itu melibatkan pembinaan 3 buah jambatan dan 1 pembentung dari arah Kuala Kangsar ke Pekan Manong. Jelas beliau, laluan berkenaan yang merupakan jalan utama dari Kuala Kangsar ke Pekan Manong dan menghubungkan lebuh raya Pantai Barat WCE bakal membawa limpahan ekonomi kepada penduduk khususnya di sepanjang jajarannya. Ini pun akan menjadi sebahagian lagi pembangunan yang complement each other, yang di antara satu sama lain, dan sudah pasti dia akan memberi limpahan rezeki kepada penduduk setempat. Jadi kerana itu saya ucap tahniah kepada orang kampung ini dan terima kasih kepada JKR, dan kita harap kita punya kontraktor akan perform. Sementara itu, menurut Esko Infrastruktur, Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Perak, Datuk Muhammad Zulkifli Harun, selain menyelesaikan masalah jalan sempit dan kesesakan lalu lintas, projek itu dapat menangani masalah banjir di kawasan tersebut. Sebelum ini, masyarakat di sini menghadapi banjir kerana flow air yang tidak dapat diurus dengan baik. Jadi saya penuh yakin dengan pembinaan 3 jambatan dan 1 pembentung dan ada pelebaran sedikit sejalan, ini akan memberikan impak yang terbaiklah kepada masyarakat tempat bagi mengelakkan mereka mengalami banjir semula seperti tahun-tahun yang lepas. Projek ini bersatu manfaat bagi bukan kata untuk penduduk di sekitar kawasan ini saja, tapi sebenarnya daripada Kuala Kangsar hingga ke Manjung, jalan ini adalah merupakan jalan utama. Yang jalan utama, dan dia merupakan jalan singkat, jalan potong daripada Kuala Kangsar. Kalau nak pergi ke Manjung, inilah jalan yang paling dekat. Tapi bila dah dinaik taraf jalan macam ini, cukup bagus betul lah. Bermaknanya kalau kita tengok di sini, kampung Lukenas daripada Kuala Kangsar ke Manong akan menjadi jalan utama lah. Jalan utama yang mana kita rasa penduduknya pun bertambah, dan menggunakan jalan ini bukan sepada orang Lukenas saja. Daripada Ipoh, daripada Lumut, utama daripada Lumut lah, yang mana akan balik ke Kuala Kangsar, memberikan satu manfaat yang cukup besar lah. Keunikan seni muzik tradisional rebana terus diangkat bagi memastikan ia tidak lupus ditelan zaman. Ke arah itu, RTM Perak dengan kerjasama rakan strategiknya menganjurkan pertandingan rebana Perak yang akan berlangsung di Auditorium Perak FM Ahad ini. Menurut penerbit program Muhammad Nasrid Muhammad Nasarah, pertandingan itu merupakan platform terbaik bagi mempromosi dan memperkenalkan rebana Perak kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Ketika ini mungkin ada generasi-generasi yang baru ni mungkin tak berapa tahu mengenai rebana ni. Apa beza rebana dan kompang. Jadi di sinilah yang mana RTM Perak kita mengangkat seni rebana Perak ini untuk kita menunjukkan ataupun kita sama-sama berkongsi ilmu yang ada pada rebana Perak ni, khususnya untuk generasi muda melihat dan juga merasainya sendiri. Itu sebenarnya yang seharus dimulakan daripada sekarang, dan dah pun memula atas kerjasama MKN, JKKN dan juga RTM Ipoh. Jadi saya mengalu-alukan program yang macam ini, mudah-mudahan semua generasi muda lebih faham, lebih berbahagia dan ingin ambil tahu tentang perkara ini. Majlis pra-pelancaran program tersebut disempurnakan Pengarah Penyiaran Negeri Syazariah Majidi di pekarangan Kompleks Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, Ipoh. Konvoi Gemilang Kembara Merdeka dan Nada Ensign Army Day Out, anjuran Agensi Antidadah Kebangsaan AADK, menjadi medium agensi itu menyampaikan mesej mengenai penyalahgunaan dadah di samping menyemarakkan Bulan Kemerdekaan. Program dengan kerjasama Ardi Melaka itu membabitkan anggota AADK dan skuad anti dadah berkonvoi ke Yayasan Anak Yatim Darus Sakinah Cenderung Balai di Teluk Intan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Manik Datuk Zainul Fazi Paharudin berkata program tersebut dilaksana bagi merapatkan hubungan antara jabatan dan komuniti setempat. Sudah tentu dengan kehadiran program sebegini,
Di samping kita nak meraihkan sempena bulan kemerdekaan dan pada masa sama nak mengingatkan masyarakat tentang tanggungjawab dan peranan dalam hidup bermasyarakat dan juga peranan AADK untuk mengingatkan khususnya masyarakat dan juga anak-anak muda tentang bahaya penyalahgunaan dadah. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan majlis penutupan program berkenaan di Menara Condong, Teluk Intan. Sekian dahulu sumbangan berita dari Perak untuk Berita Wilayah hari ini. Kembali semula ke Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam hormat. Terima kasih, Fahmi. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM merekodkan 1,055 kes penderaan kanak-kanak di seluruh negara dalam tempoh Januari sehingga Jun tahun ini. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Siti Zailah Mawar Yusof berkata, daripada jumlah tersebut, 578 kes membabitkan penderaan fizikal, 417 kes penderaan seksual dan 60 kes penderaan emosi. Katanya 67% atau 706 kes melibatkan kanak-kanak perempuan dan 33% atau 349 kes kanak-kanak lelaki. Sepatutnya anak-anak kita lindungi, kita sayangi, bukan untuk kita ganasi, bukan untuk kita buat pelaku-pelaku yang tak sepatutnya. Jadi sebab itulah kita memandang serius itu ni, sebab itulah kempen ini kita laksanakan. Supaya semua anggota masyarakat bertanggungjawab sama-sama dalam kita melindungi kanak-kanak. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan kempen membantras jenayah seksual dalam talian terhadap kanak-kanak peringkat Kelantan di Pasir Mas. Pada majlis ini, beliau turut memperkenalkan kaktus sebagai simbol kepada kebersamaan komuniti dan seksual dalam talian terhadap kanak-kanak. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama komited salurkan bantuan RM152,000 kepada 8 usahawan tempatan di daerah Dungun untuk memperoleh manfaat dalam perniagaan. Antara usahawan yang terlibat ialah usahawan produk industri asas tani, produk sejuk beku, karavan tani, ladang kontrak, rezeki tani, gerai-gerai buah-buahan, segar serta agrobazar rakyat. Pengerusi Jawatan Kuasa Pertanian, Industri Makanan, Perdagangan, Komoditi dan Pembangunan Luar Bandar Negeri Terengganu, Dr. Azman Ibrahim berkata, Fama akan terus membantu usahawan agar tidak berlaku lambakan hasil pertanian. Pihak Fama membuat satu perjanjian ladang kontrak bersama pengusaha bagi membeli setiap hasil tersebut untuk dipasarkan. Daerah Dungun ni melibatkan peruntukan kira-kira 152,000 dan rakyat kita tengok alhamdulillah memanfaatkan sebaiknya bantuan yang disediakan oleh kerajaan melalui jabatan-jabatan sama ada dari segi sokongan tempat, tanah, bangunan, peralatan, sokongan R&D, research dan sebagainya dimanfaatkan sebaiknya. Terima kasih pada pihak Fama tu sudi bantu saya untuk naikkan lagi kedai saya ni. Bertambah berkembang. Kita dengan bantuan daripada Fama ni sebanyak lebih kurang 15,000 dia masuk bantuan dan sekarang kita punya perniagaan kita pun semakin maju, semakin naik, sale pun sekali ganda naik daripada sebelum ni. Sebelum ni kita pakai konopi je, sekarang dia buat naik besi semua, jadi kedai nampak bersih, ceria, customer pun alhamdulillah. Ada macam daripada Fama ni, untuk kalau macam awan memang dulu kita pakai yang kecil ni, yang kecil yang mailat ni, yang tu sikit lah. Kalau macam yang awan daripada industri ni, memang jimat masa dalam setengah, kalau macam yang biasa kita dapat 3 jam jadi macam 1 jam je. Lepas tu kuantiti dia memang improve sangat lah. Memudahkan sangat alhamdulillah daripada Fama. Bantuan Fama ini diharap dapat memberi manfaat dalam setiap perniagaan. Pertembungan epik dua pasukan gergasi bola sepak Malaysia kini bersedia bagi mengakhiri kemarau kejuaraan. Perlawanan akhir Piala FA 2022
Sabtu 10 September. Nantikan penentuannya hanya di RTM. Bagi memastikan kemajuan dan merancakkan pembangunan Johor, kerjasama antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan perlu selari. Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi berkata, keserasian itu perlu bagi memastikan usaha itu berjaya. Justru rakyat diseru memilih wakil yang mampu menjalankan tugas, terutamanya mereka yang bijak membangunkan kawasan. Tapi saya dekat sini bukan apa politik. Saya memikirkan agenda seperti apa Datuk Zainal sebut tadi. Nak majukan negeri Johor ini. Dan kalau nak majukan negeri Johor ini, tak cukup YDP, DO, Exco, ahli adun-adun dan saya tak cukup tuan-tuan dan puan. Walaupun kita ni dah kerja sebagai satu pasukan, kita memerlukan sebuah kerajaan yang juga stabil di peringkat pusat. Beliau berucap demikian semasa Majlis Ramah Mesra Parlimen Kulai. Tambahnya, Kulai mempunyai potensi besar untuk dimajukan selain merupakan destinasi strategik menarik pelabur yang membawa manfaat kepada rakyat menerusi peluang kerja dan pendapatan lebih tinggi. Pada majlis ini, beliau turut mengumumkan peruntukan RM1 juta bagi naik taraf pembentungan di Kampung Jaya Sepakat untuk mengatasi masalah banjir. Komunikator utama atau Key Communicator Kementerian Komunikasi dan Multimedia KCOM perlu faham terlebih dahulu isu-isu semasa dan dasar yang dilaksana kerajaan sebelum menyampaikannya kepada umum. Pengarah Bahagian Gerak Saraf dan Pengurusan Isu Jabatan Penerangan Malaysia Suwaidi Guliling berkata ia bagi memudahkan mereka berhadapan dengan masyarakat sasaran sekaligus mengelakkan salah faham. Beliau berkata Key Communicator kini berhadapan cabaran apabila terlalu banyak maklumat yang boleh diakses melalui pelbagai platform, khususnya melalui media sosial yang menjadikan masyarakat keliru dan salah faham berkenaan isu-isu semasa. Dan cabaran sebenarnya adalah ialah kita mempunyai maklumat yang pelbagai. Dan maklumat itu boleh diakses oleh semua golongan masyarakat melalui media sosial dan juga online, dan adalah menjadi cabaran apabila kita nak menjelaskan keadaan yang sebenar, sebab masyarakat ni telah menerima pelbagai maklumat dan maklumat itu ada yang tidak betul ataupun dispinkan ke arah yang bertujuan untuk kepentingan orang lain ataupun kepentingan pihak lain. Beliau ditemui selepas program taklimat isu semasa peringkat Zon Selatan, inflasi dan cabaran-cabaran bagi Malaysia di air keruh. Pelbagai program masih dijalankan bagi memeriahkan sambutan Bulan Kebangsaan. Namun di kesempatan itu juga, Bulan Kebangsaan dilihat sebagai bulan mengaut rezeki bagi sebahagian peniaga. Mana tidaknya sesetengah produk yang diusahakan ada yang mendapat permintaan tinggi pada bulan ini. Laporan wartawan Hanisma Ismail. Azlan Yaakob, 56 tahun, mula berkecimpung dalam bidang perniagaan stiker sejak 2012 selepas diberhentikan kerja. Beliau mula menjadikan seni ukiran laser sebagai tambahan kepada sumber pendapatannya pada 2015 kerana mendapati bidang ini mempunyai potensi yang besar selain keunikannya yang tersendiri. Juga hasil dia ni kita boleh nampak di sini dia punya tona gambar ni di mana dia akan bertahan lama kalau kita ada satu penjagaan yang rapi lah berbandingkan dengan potret biasa yang di mana kita printing, dia akan lama-lama dia akan pudar. So dengan kaedah kita buat potret ni dia akan nampak lebih jelas dan nyata dan nampak hidup.
Itu keistimewaan seni ukir laser ni. Melalui seni ukir laser ini, beliau mampu menghasilkan pelbagai barangan seperti potret, perhiasan dinding, label, kaligrafi serta papan tanda. Rezeki memihak kepadanya apabila permintaan terhadap barangan ini agak tinggi apabila tiba bulan kebangsaan. Tempahan untuk bulan kebangsaan ni memang tinggi, memang menggalakkan. Ada yang datang untuk buat tempahan jam, ada tempahan untuk buat plak, sijil, iaitu plak itu dalam bentuk sijil, dan juga potret pemimpin. Potret pemimpin, dan semua produk-produk ni dihasilkan dengan kaedah laser ukir. Pelbagai ukiran seperti tulisan, imej dan potret wajah dapat diterbitkan semula dengan kesan yang jelas pada pelbagai perbukaan. Ia tidak terhad kepada kayu sahaja. Malah ini merupakan kaedah yang pantas dalam menyiapkan ukiran. Itu kelebihan laser berbanding cara tradisional. Semasa menyiapkan design, skala setting perlu saya tetapkan dengan betul lah untuk mendapatkan kualiti yang baik. Lepas tu dan saya akan gunakan mesin laser engrave ni untuk menyiapkan kerja-kerja saya. Waktu proses berjalan, faktor keselamatan adalah amat penting untuk jaga seperti shield. Lepas tu dan prosesnya mengambil masa selama 15 ke 20 minit macam tu lah. Peluang mencari rezeki amat terbuka luas di Malaysia kerana Malaysia merupakan bumi bertuah. Beruntungnya kita sebagai rakyat Malaysia kerana ia dapat dikecapi oleh semua peringkat masyarakat, tetapi yang paling utama kita hendaklah berusaha mencapai kejayaan kerana yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Hanisma Ismail, RTM. Berita wilayah 6 September 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Terus kibarkan jalur gemilang, semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia. Saya Sahih Samsudin. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.